Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita wilayah edisi Sabtu 19 November 2022 membawakan laporan terkini proses pengundian di seluruh negara. Saya Azam Hussein dan berikut paparan utama petang ini. Proses pengundian lancar, 58% tunai tanggungjawab setakat 2 petang. Kematian calon tiada PRU ke-15 bagi Don Tioman. Baik saudara, lintas langsung dari Sarawak dan Sabah mengisi paparan pada petang ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Saudara, proses pengundian PRU ke-15 bermula secara rasmi tepat 7.30 pagi tadi di Sabah, Sarawak dan Labuan. Manakala di Semenanjung Malaysia bermula 8 pagi tadi. Turut diadakan serentak pengundian bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Bugaya Sabah. Dan setakat pukul 2 petang tadi, 58% daftar pemilih telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sebaik pusat mengundi dibuka, calon-calon bertanding tidak ketinggalan hadir awal bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selesai mengundi di Pusat Mengundi Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bandar Kerayung pukul 10.30 pagi tadi. Turut hadir dan mengundi di tempat sama isteri Perdana Menteri Datin Seri Mohaini Zainal Abidin serta beberapa ahli keluarga yang lain. Perdana Menteri yang juga calon Barisan Nasional Bera dan keluarga tiba pada pukul 9.15 pagi dengan berpakaian sedondon berwarna biru dan putih. Datuk Seri Ismail Sabri berdepan saingan 3 penjuru menentang calon Pakatan Harapan Abbas Awang dan Datuk Asmawi Harun dari Perikatan Nasional. Sementara itu, calon BN Rembau Datuk Seri Muhammad Hassan tiba di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Chunghua Rantau sekitar pukul 9 pagi. Timbalan pengerusi BN ini tiba bersama isteri Raja Salbiah Tengku Nujumuddin untuk menunaikan tanggungjawab mengundi. Penyandang kerusi Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin terdahulu tiba di Sekolah Menengah Agama Haji Ahmad Yatim Rembau pada pukul 8.40 pagi untuk mengundi. Beliau yang juga calon BN Parlimen Sungai Buloh mengakui Rembau meninggalkan banyak memori indah selepas berkhidmat lebih 14 tahun di Parlimen ini. Di Sekolah Menengah Seri Muar, calon Barisan Nasional Muar Muhammad Helmi Abdul Latif dan calon Perikatan Nasional Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin tiba sekitar 8 pagi. Terdahulu calon Parti Ikatan Demokratik Malaysia Parlimen Muar Syed Sadi Syed Abdul Rahman turut hadir menyantuni pengundi dan petugas media. Calon BN Pulai Datuk Nur Jazlan pula hadir ke pusat pengundian di Sekolah Agama Datuk Omar Yusof, Kampung Pasir, Johor Bahru pukul 8.19 pagi. Beliau juga timbalan pengerusi Perhubungan UMNO Johor diiringi isteri Datin Rosana Jaafar dan ibu Puan Seri Salbiah Abdul Hamid. Calon Pakatan Harapan Datuk Seri Salahuddin Ayub pula mengundi di Sekolah Kebangsaan Serkat Kukuk Pontian, manakala calon Perikatan Nasional Loh Kah Yong mengundi di Sekolah Kebangsaan Taman Pelangi Indah Tebrau. Calon BN Parlimen Dungun Nur Hisham Johari tiba di SK seberang pintasan Dungun kira-kira pukul 8.45 pagi. Keadaan di pusat pengundian tersebut terkawal dan tiada sebarang insiden berlaku. Calon PAS Wan Hassan Muhammad Ramli antara calon terawal tiba mengundi di Sekolah Agama Sultan Ismail Dungun kira-kira pukul 8.15 pagi. Ghazali Ismail yang merupakan calon bebas pula tiba di Sekolah Menengah Tengku Intan Zahara untuk mengundi kira-kira pukul 9.15 pagi. Calon pejuang Nur Aisah Hassan memaklumkan beliau akan bergegas ke Gombak Selangor untuk mengundi di Sekolah Kebangsaan Taman Koperasi Polis Fasa 2.
Keterujaan disuarakan pengundi muda yang pertama kali menunaikan tanggungjawab memilih kerajaan. Keinginan kumpulan itu untuk melihat pemimpin pilihan berada di tampuk pentadbiran negara terbukti dengan kehadiran awal di pusat pengundian bersama ahli keluarga dan rakan-rakan. Media arus perdana serta media sosial menjadi sumber rujukan pengundi muda untuk memilih calon tepat yang bakal memilih suara mereka. Di Parlimen Jasir Melaka menjadi detik bersejarah buat tiga beradik yang selesai menunaikan tanggungjawab masing-masing. Masa mula-mula tu sebab yelah kita tak pernah kan, sebab first time kan, bila ni nak pergi tu fikir 2-3 kali nak undi apa kan. Bila dah tiba dah masuk tu kita dah nampak macam kita dah tengok berita yang kita tengok apa yang kita nak kan. Nervous sebab tak tahu lagi, baru belajar first time. So masa nak mula-mula datang sini memang nervous lah. Lepas tu dah tiba dia ajar semua daripada awal sampai akhir. Lepas tu semua senang lah. Pandangan serupa turut disuarakan pengundi muda di Johor. Kita sebagai rakyat, kita memang kena turun mengundi juga. Ini adalah kewajipan kita, hak kita. So saya rasa apa-apa pun yang berlaku antara ahli-ahli politik, kita sebagai rakyat memang kena turun. Pertama kali. Masih sedang belajar lagi macam mana cara nak mengundi lagi. Harapan saya siapa yang menang tu harap mendapat jalankan tugas dengan elok lah, dengan baik. Sedia menanti di luar pusat pengundian sebelum pukul 7 pagi antara semangat pengundi muda menyokong proses demokrasi negara. Saya search dalam Google cara-cara mengundi semua sekali. Tapi search pun saya pun masih macam was-was lah. Saya tak faham lagi. Tapi bila datang sini baru saya tengok flow dia macam mana. Excited juga sebab first time, tak pernah. Excited at the same time, nervous. Research tak sempat nak buat. Ada tanya ayah lah pasal calon-calon. Di SK Taman Seri Gombak 2, Gombak Selangor pula, rata-rata pengundi baharu memilih keluar mengundi pada waktu pagi. Pukul 8.30 saya ada dekat sini. Masa tu hujan sedikit lah, tapi diorang gerak pun lagi cepat. Lagi first time experience memang seronok. Ini pertama kali baru undi. Sebelum ni tak cukup lagi nak undi. Rasa macam pengalaman yang baru. Dapat undi dan nampaklah muka-muka muda banyak kat sini. Lain pula di Kubang Kerang, Kelantan, seorang ibu dalam pantang, Wan Nur Nabilah Wan Hussein, 30 tahun, bersama bayi berusia 10 hari ditemani adiknya antara pengundi yang tiba awal di pusat pengundian. Walaupun masih berpantang, pengurus jualan ini tetap menunaikan tanggungjawabnya. Faktor usia dan ketidakmampuan untuk berdiri lama dan bergerak jauh dari kediaman bukan penghalang buat warga emas untuk turut serta menunaikan tanggungjawab mereka. Tanggungjawab kita bukan 5 tahun sekali. Kita nak jaga kita anak-anak cucu kita tu. Macam makcik dah tua, dah 70 lebih umur, tak ada dah. Dah makan dah kurang, gigi pun ambil kita. Kan, itu generasi akan datang ni. Itu yang pancik minta kan. Bantuan bisnes sekolah ke, bantuan makanan ke, rumahan, kan, pekerjaan, anak-anak cucu kan. Itu pancik minta tu. Makcik datang. Makcik nak seronok tengok orang ramai-ramai kan. Tu makcik datang, tak apa kabarkan untuk kita. Tu makcik tanggungjawab kita datang. Bukannya teruk sangat dia suruh buat kerja. Tak, suruh pangkah je. Pangkah balik je lah. Apalah susah. Itu je lah. Seronok lah. Cuaca pun elok kan. Betul. Macam tak sabar. 5 tahun sekali kan. Itu yang nak mengundi tu. Padahal makcik pun kan sihat sangat. Walaupun tak sihat, kita lah makcik bersemangat. Betul, bersemangat lah nak mengundi, nak calon yang
apa orang kata wakil kita yang boleh tolong kita lah. Macam tu. Makcik tak sihat tapi makcik memang orang kata hati tu berkobar-kobar nak mai mengundi. Sementara itu, 3 kes kematian dilaporkan melibatkan pengundi yang meninggal dunia di pusat pengundian. 1 kes di Kota Baru, Kelantan dan 2 kes di Johor, masing-masing di Parlimen Sembrong dan Parlimen Pulai. Perkara berkenaan disahkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Johor. Tuminah Ambiah, 85 tahun, meninggal dunia pada pukul 10.21 pagi sebelum sempat mengundi di Sekolah Kebangsaan jenis kebangsaan Cina Litak Kepaloh. Allahyarham Tuminah yang sepatutnya mengundi di saluran 1 kemudian dibawa ke hospital dengan ambulans. Di Parlimen Pulai, Sharifah Juhara Said Muhammad, 85 tahun, meninggal dunia pada 9.30 pagi selepas mengundi di SMK Sultan Ismail, Johor Bahru apabila mengalami sesak nafas. Sebelum kejadian, pengundi hadir di saluran 1 dalam keadaan tidak sihat dan hasil pemerhatian petugas, pengundi mahu meneruskan pengundian. Sementara itu, PRU ke-15 bagi Dun Tioman Pahang tidak berlangsung berikutan kematian calon Perikatan Nasional Mat Yunus Ramli awal pagi tadi. Kenyataan Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh memaklumkan ia akan diadakan pada 7 Disember ini dan hari penamaan calon ditetapkan pada 24 November. Manakala hari pengundian awal pada 3 Disember. SPR menerima writ pilihan raya yang dikembalikan oleh Pegawai Pengurus Bahagian Pilihan Raya Parlimen Rompin pagi tadi berhubung kematian calon berkenaan. Ini bermakna PRU ke-15 bagi Dun Tioman diadakan serentak dengan Parlimen Padang Serai susulan kematian calon Pakatan Harapan M. Karupaya yang juga penyandang kerusi itu pada Rabu lepas. Terdahulu, Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen Rompin, Datuk Ahmad Nasir Muhammad Siddiq memberitahu pengeluaran kertas undi bagi Dun Tioman ditangguhkan susulan kematian calon Perikatan Nasional Mat Yunus Ramli awal pagi tadi. Mat Yunus, 61 tahun, disahkan meninggal dunia di Hospital Rompin pada 3.30 pagi tadi. Baik saudara, ini kenyataan terbaru yang dikeluarkan SPR. Proses PRU ke-15 bagi Parlimen P220 Baram Sarawak digantung susulan cuaca yang tidak baik. Keadaan itu menyebabkan petugas tidak dapat sampai ke tempat bertugas sama ada melalui laluan udara, darat dan air. Tarikh baharu pengundian akan dimaklumkan setelah keadaan selamat untuk petugas dan pengundi sampai ke pusat pengundian. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Ketua Polis Negara Tan Sri Akresani Abdul Hassani yang meninjau pusat pengundian sekitar ibu negara memaklumkan proses pengundian lancar. Tiada sebarang provokasi dikesan setakat ini. Menjelang jam 11 pagi sehingga jam 12, keadaan telah pun mulai reda dan di beberapa pusat pengundi yang saya telah hubungi, kebanyakan tidak lagi terdapat para pengundi beratur sehingga keluar daripada pagar tempat pusat mengundi. Baik, tinjauan menerusi udara bersama pasukan gerakan udara PDRM sekitar Lembah Kelang menunjukkan proses pengundian lancar. Selain pemantauan di pusat-pusat pengundian, tinjauan di laluan lebuh raya utama negara turut dilakukan. Laporan Syairah Abdullah. Kami melakukan tinjauan udara dari 10 pagi sehingga 11 pagi di sekitar Gombak, Ampang, Sungai Besi dan Maluri. Sepanjang tinjauan, cuaca baik serta setiap lokasi yang dilalui juga dalam keadaan terkawal. Saya kini berada dalam helikopter jenis AW139 di ketinggian 900 kaki di udara bersama-sama dengan pasukan gerakan udara PGU PDRM bagi membuat tinjauan proses pengundian yang berlangsung pada hari ini. Apa yang saya boleh kongsikan, tinjauan di sekitar Lembah Kelang pada jam 10.30 pagi, proses pengundian berlangsung dengan lancar dan terkawal walaupun para pengundi perlu berbaris panjang. Bagi aliran trafik pula, laluan ke lebuh raya utama seperti Plaza Tol Jalan Duta, Tol Gombak dan Tol Sungai Besi berjalan lancar di kedua-dua arah. Manakala laluan MRR2 menunjukkan sedikit kesesakan berikutan ianya berdekatan dengan pusat pengundian.
operasi tinjauan ini diketuai Superintendent Saifuddin Muhammad Nur dan dibantu oleh DSP Aisyam Abdullah, Sarjan Jagjit Kor dan Lance Corporal Muhammad Daniel Zakwan Razali. Syahira Abdullah, RTM. Baik, saudara, peratusan keluar mengundi di Pahang terus meningkat. Untuk laporan semasa proses pengundian, langsung bersama Ayu Nurhan Saleh di Sekolah Kebangsaan Kuala Triangbera. Ayu, silakan. Baik, terima kasih Azam. Saya kini berada di SK Kuala Triangbera yang mana ketika ini masih lagi ada pengundi-pengundi dalam Don Guai melunaskan tanggungjawab masing-masing sebelum pusat mengundi ini tutup pada jam 6 petang nanti. Dan sebenarnya saya sudah berada di sini sejak 8 pagi tadi dan hasil perkongsian saya di sini adalah keadaan adalah terkawal dan juga tenang seiring dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mahukan tiada mana-mana provokasi dijalankan ataupun dilangsungkan sepanjang proses pengundian ini berlaku. Dan keadaan cuaca juga adalah baik sejak pagi tadi. Suka juga saya kongsikan bahawa di sekolah ini terdapat 3 calon di Bera ini mengundi di sekolah ini, iaitu calon PH Parlimen Bera iaitu Abbas Awang, calon daripada BN Don Guai Datuk Sabariah Saidan dan calon PH Noraini Abdul Ghani. Dan setakat 4 petang tadi, sebanyak 70% daripada 1.136 juta pengundi di Pahang sudah pun melunaskan tanggungjawab mereka di Pahang ini, dan jumlah ini adalah meningkat berbanding pada jam 2 petang tadi iaitu 52%. Saya kira ini sahaja perkongsian daripada saya yang sahih di RTM #MyPRU15. Kembali ke Azam di studio, silakan. Baik, terima kasih Ayu dengan perkembangan dari Bera. Baik, saudara, statistik keluar mengundi bagi Parlimen P098 Gombak setakat 4 petang tadi adalah sebanyak 67.85%. Untuk perkembangan mengenai proses pengundian di Gombak, kita bersama Farhana Azwani Ismail. Farhana, silakan. Baik, terima kasih. Seramai 206,232 daftar pemilih yang layak mengundi di Parlimen P098 Gombak hari ini. Dan saya kini berada di salah satu pusat pengundian di Gombak iaitu di Sekolah Kebangsaan Sungai Pusu. Di mana Sekolah Kebangsaan Sungai Pusu ini melibatkan seramai 6,960 daftar pemilih dan ada 11 saluran di sini. Jadi untuk berkongsi pengalaman bersama dengan pengundi di Gombak ini, kita bersama dengan Encik Ahmad Zaidi bin Baharudin yang juga merupakan pengundi di Sekolah Kebangsaan Sungai Pusu ini. Okey, Encik Ahmad Zaidi, boleh kongsikan kenapa pilih untuk mengundi sesi petang ni? Okey, saya berminat untuk memilih pada sebelah petang ni kerana saya mendapat maklumat ramai pengundi-pengundi yang akan keluar pada sebelah pagi, dan saya membuat perancangan bersama keluarga saya dan isteri saya untuk keluar sebelah petang untuk menyenangkan kami lah untuk buat proses pengundian. Okay. Hari ini Encik Zaidi datang dengan siapa? Seorang ke? Dengan keluarga ke? Macam mana? Saya datang bersama isteri saya. Okay. Jadi undi di saluran mana tadi dan bagaimana proses pengundian hari ini di SK Sungai Pusu? Saya undi di saluran 6. Saya dapati dan saya lihat di atas penelitian saya di dalam bilik untuk proses pengundian tadi berjalan lancar. Tak ada sebarang kesesakan yang berlaku. Maknanya kata okeylah. Okey, berbaki tidak sampai sejam ni pesanan Cik Zaidi kepada pengundi-pengundi di Gombak supaya keluar mengundi hari ini. Okey, pesanan ikhlas saya berharap kepada warga yang tinggal di Parlimen Gombak ni untuk keluar mengundi sebelum jam pukul 6 petang ni. Mari sama-sama kita mengundi dan beri tanggungjawab kita kepada negara, insya-Allah. Okay, terima kasih Cik Zaidi di atas perkongsian itu tadi. Dan untuk makluman, sebanyak 49 pusat pengundian dibuka di Parlimen P098 Gombak sejak pukul 8 pagi tadi, dan secara keseluruhan ada 206,744 pengundi berdaftar bagi Parlimen P098 Gombak, termasuk pengundi awal dan juga luar negara. Parlimen Gombak ini melibatkan 3 kawasan iaitu Sungai Tua, Gombak Setia dan juga Hulu Klang. Pengiraan undi bagi Parlimen Gombak nanti akan dijalankan di pusat pengiraan undi iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pusu Gombak. Sekian langsung dari Gombak yang sahih di RTM #MyPRU15. Baik, terima kasih Fana dengan perkembangan dari Kerusi Panas Gombak.
Baik, proses pengundian di Parlimen Masjid Tanah Melaka juga lancar. Wartawan Nur Syafina Sari memaklumkan lebih 60% daripada 68,843 pengundi keluar menunaikan tanggungjawab sebelum tempoh pengundian tamat tepat 6 petang ini. Jadi Syafina, teruskan laporan penuh. Terima kasih Azam. Ketika ini saya berada di pusat pengiraan undi bagi Parlimen P134 Masjid Tanah di Kompleks Sukan Masjid Tanah untuk mengetahui perkembangan. Proses pengundian di Parlimen ini kurang sejam daripada sebelum masa pengundian tamat. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita bersama dengan Pegawai Pengurus Suruhanjaya Pilihan Raya SPR P134 Masjid Tanah, Tuan Saifuddin Abdul Karim. Terima kasih Tuan bersama kami. Okey Tuan, boleh tak Tuan terangkan sedikit perjalanan proses pengundian di 129 saluran daripada 30 pusat pengundian di Parlimen ini? Okay, terima kasih Puan. Alhamdulillah di P134 Masjid Tanah kita telah pun membuat persiapan awal. Kita telah bergerak seawal jam 6 pagi tadi dan masa mengundi pada PRU 15 pada tahun ini ialah dari jam 8 ke 6 petang. Dan pengundi juga telah seawal 8 pagi menunggu untuk pergi mengundi. Cuaca pada pagi tadi agak hujan renyai sedikit, tetapi cuaca seterusnya adalah baik. Semua pengundi daripada pelbagai peringkat umur telah datang untuk mengundi pada pagi tadi. Okey Tuan, bagaimana pula dengan peratusan keluar mengundi bagi Parlimen ini di seluruh semua pusat pengundian setakat ini? Okey, setakat jam 4 petang tadi, kita telah mendapat peratusan sebanyak 69.31% dan sehingga jam 6 petang nanti kemungkinan besar adalah melebihi 70%. Tuan, bagaimana pula persiapan di sini untuk menerima peti-peti undi bila masa tamat nanti? Okey, kita di sini dibantu oleh pelbagai jabatan dan agensi termasuk TNB, PDRM dan petugas-petugas kami yang bersedialah untuk menerima peti-peti undi awal, undi pos dan juga undi biasa pada hari ini. Dan proses seterusnya ialah membuat memutamatkan dan seterusnya mengumumkan pada malam nanti. Bila rasanya dijangka akan tiba peti-peti undi ini? Kita akan lihatlah jika semuanya selesai tanpa masalah, kita akan mulakan seawal mungkin lah, tapi dalam awal malam ni lah nanti. Okay, terima kasih Tuan atas perkongsian ini. Jadi berbaki masa yang ada ini, kita harapkan segala proses pengundian akan berjalan lancar. Begitu juga proses pengundian undi nanti. Saya kira setakat ini laporan dari Masjid Tanah yang sahih di RTM. #MyPRU15. Kita bersama Anas di Parlimen Sembrong. Silakan. Baik, terima kasih Syafinas di Masjid Tanah. Saya kini betul di pusat pengundian di Sekolah Agama Taman Seri Lambak petang ini bagi membawakan perkembangan terkini. Berbaki kurang 40 minit saja lagi untuk pengundi di Parlimen Sembrong P153 ini menunaikan tanggungjawab masing-masing membuat pilihan daripada 3 calon yang bertanding, iaitu penyandangnya Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein dan juga lawannya Pakatan Harapan Hasni Abbas dan juga Perikatan Nasional Aziz Ismail. Siapa yang akan mewakili Parlimen ini untuk tempoh 5 tahun lagi akan terjawab selepas selesai sahaja proses pengundian pada pukul 6 petang ini. Namun pada sebelah petang ini boleh disaksikan di belakang saya ini petugas SPR sebenarnya sedang mula mengemas kawasan pusat pengundian. Namun masih ada lagi terdapat pengundi-pengundi yang memilih untuk hadir lewat petang untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Dan sehingga pukul 4 petang tadi, kalau saya boleh kongsikan, SPR memaklumkan 70% pengundi dalam Parlimen Sembrong ini telah pun selesai menunaikan tanggungjawab masing-masing daripada 54,931 pengundi biasa untuk hari ini daripada keseluruhan 54,982 pengundi yang didaftarkan bagi Parlimen Sembrong P153. Kemuncak
waktu sesak sebenarnya di kawasan di pusat pengundian ini adalah pada pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang tadi. Rata-ratanya daripada saluran 7 hingga 11 golongan muda sebenarnya yang hadir untuk waktu itu. Namun bagi mereka yang lebih senior, yang lebih berpengalaman, yang dah biasa mengundi, mereka memilih untuk hadir lebih awal pada pukul 8 pagi. Walaupun pada 11 pagi tadi hujan lebat turun dengan begitu orang kata berisiko sebenarnya, namun mereka ini bersemangat untuk hadir awal, termasuk pengundi yang juga merupakan calon bagi parlimen ini, iaitu Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein bersama isteri dan juga wakil rakyat daripada Don Kahang, Arvidan Aden, turut mengundi di pusat pengundian ini pada pukul 10.30 pagi tadi. Selain itu, calon Perikatan Nasional Aziz Ismail pula mengundi di pusat pengundian di Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Ulu Belitung pada pukul 10 pagi, sebelum beliau juga mengadakan lawatan dan tinjauan di pusat pengundian ini. Dan kita nantikan selepas pukul 6 petang nanti peti-peti undi ini akan dibawa dan dikumpulkan di Dewan MPK Paloh untuk dijumlahkan, dan kita akan mengetahui siapa akan menang bagi kerusi Parlimen P153. Untuk maklumat lanjut ataupun laporan lain di kawasan yang bertanding untuk hari ini, kita terus ke Ketereh bersama dengan Atikah. Terima kasih Anas. Sejak daripada pagi tadi saya masih lagi berkampung di Sekolah Menengah Kebangsaan Ketereh ini bagi memberi perkembangan semasa kepada anda. Proses pengundian bagi P026 Ketereh ini setakat jam 4 petang tadi, peratusan keluar mengundi bagi P026 Ketereh ini adalah 67.69%, manakala bagi SMK Ketereh ini jumlah peratusan mengundi adalah 71.75%. Cuaca seketika ini agak mendung dan sedikit renyai, dan saya pasti hanya segelintir saja menunggu peluang terakhir untuk keluar mengundi. Pada perhatian saya sepanjang hari ini, pelbagai latar belakang keluar mengundi, antaranya warga emas berkursi roda, bertongkat, dan ada yang membawa ibu bapa sebagai peneman, memandangkan mereka kali pertama mengundi bagi pengundi muda. Namun warga emas atau dewasa bagi saluran 1 dan 2 memilih untuk keluar pada 11 pagi, manakala saluran 3 dan 4 memilih untuk keluar pada 11 petang. Untuk pengetahuan semua, pusat ini akan ditutup 45 minit lagi. Di SMK Ketereh ini melibatkan pengundi 1,993 pengundi dan 1,029 orang merupakan pengundi muda di saluran 3 dan 4. Manakala bagi keseluruhan P026 melibatkan 85,281 dengan 27 pusat mengundi dan 141 saluran dibuka. Calon daripada Barisan Nasional Mazwani Adila Arifin turut mengundi di sekolah ini pada 11 pagi tadi. Bagi kawasan P026 Ketereh menyaksikan pertandingan 4 penjuru, antaranya Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan serta Parti Bumiputra Perkasa Malaysia Putra. Saya kira setakat ini saja perkongsian yang dapat saya berikan. Yang sahih di RTN #MyPRU15. Kita kembali kepada Hazwan di Kamera Highland. Silakan Hazwan. Baik, terima kasih Atika Makta di Ketereh. Saya kini berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ahmad Shah di Tanah Rata bagi Parlimen P078 Cameron Highland. Seperti anda lihat pada ketika ini, keadaan hujan lebat dan kadang-kala renyai tidak menghalang para pengundi menunaikan tanggungjawab mereka, terutama yang ingin mengundi di saat-saat akhir. Untuk makluman anda semua, pusat pengundian di sini akan ditutup pada jam 6 petang sebelum proses pengiraan dan penjumlahan undi dijalankan. Setelah tamat masa pengundian, peti-peti undi akan dibawa ke Dewan Gemilang SMK Sultan Ahmad Shah ini bagi proses penjumlahan undi melibatkan Dewan Negeri Don Tanah Rata dan Dewan Negeri Don Jelai. Bagi Parlimen P078 Cameron Highland ini menyaksikan kesemua kerusi termasuk 2 kerusi Dewan Negeri calon yang bertanding berhadapan saingan 3 penjuru. Bagi kerusi Parlimen P078 Cameron Highland menyaksikan penyandang Datuk Ramli
Muhammad Noor dicabar oleh calon parti PN iaitu Dr. Abdul Rasid Muhammad Ali, manakala calon parti PH diwakili oleh Chio Yok Kiong. Manakala bagi Dewan Negeri N01 Tanah Rata menyaksikan parti BN diwakili oleh Wong Yap Wah, parti PN Lai Chi Wen dan parti PH oleh Ho Chi Yang. Kerusi Dewan Negeri Don N02 Jelai, penyandang yang juga Menteri Besar PAng iaitu Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail akan berhadapan dua pencabar iaitu calon Perikatan Nasional PN Dr. Abdul Rasid Muhammad Ali dan calon Pakatan Harapan PH Ismail Muhammad Husin. Menurut data yang dikeluarkan oleh SPR, bagi Dewan Negeri Don Tanah Rata seramai 26,493 pengundi akan mengundi di 17 pusat mengundi membabitkan 53 saluran mengundi. Bagi Dewan Negeri Don Jelai pula, seramai 19,168 pengundi akan mengundi di 12 pusat mengundi membabitkan 45 saluran pengundi. Ini menjadikan secara keseluruhan seramai 45,661 pengundi berdaftar bagi Parlimen Cameron Highlands dengan 29 buah pusat pengundi membabitkan 98 saluran mengundi. Baik, saya kira itu saja perkongsian semasa hari pengundian di SMK Sultan Ahmad Shah di Tanah Rata ini. Kita bersama Tuan Ikram di Kepala Batas yang sahih di RTM #MyPRU15. Terima kasih Hazwan di Cameron Highland. Pusat pengundian ini terletak di P041 Parlimen Kepala Batas. Apa yang saya boleh kongsikan, masih terdapat pengundi yang hadir di pusat pengundian ini. Proses pengundian sejak jam 8 pagi tadi juga berjalan lancar tanpa sebarang insiden tidak diingini berlaku. Ini dibantu hasil kerjasama petugas SPR dan polis yang sentiasa membantu melancarkan proses pengundian di Sekolah Jenis Kebangsaan China PU ini. Selain itu, anggota polis trafik dan rela juga membantu mengawal keadaan lalu lintas. Ini sedikit sebanyak membantu pengundi yang keluar pada sebelah petang sampai tepat pada masanya. Setakat ini, terdapat 5 orang pengundi kesihatan awam di pusat pengundian ini. Mereka melalui proses pengundian yang dikawal ketat petugas kesihatan. Jika saya boleh kongsikan apa yang berlaku pada sebelah pagi tadi, lebih 100 pengundi sudah mula beratur di luar pusat pengundian ini iaitu sekitar jam 7.30 pagi. Calon Barisan Nasional Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican adalah antara 3,989 pengundi yang hadir mengundi di sini. Beliau hadir mengundi di saluran 4 bersama isteri jam 10.12 pagi tadi dan selesai mengundi kira-kira jam 11 pagi. Untuk makluman, terdapat 4 saluran mengundi biasa dan 3 saluran mengundi warga emas dibuka di pusat pengundian ini. Perebutan kerusi Parlimen Kepala Batas kali ini menyaksikan pertembungan 4 penjuru iaitu di antara calon Barisan Nasional Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican, calon Perikatan Nasional Dr. Siti Mastura Muhammad, calon Pakatan Harapan Muhammad Daniel Abdul Majid dan calon pejuang Ustaz Hamidi Abu Hassan. Datuk Seri Rizal merupakan penyandang kerusi Parlimen Kepala Batas untuk 2 penggal berturut-turut termasuk pada PRU ke-14 termasuk pada PRU ke-13 dan 14. Baik, saya kira setakat itu dahulu laporan saya ketika ini. Kita bersama rakan pelapor Rashid yang kini berada di Jerai. Yang saya di RTM #MyPRU15. Terima kasih Ikram. Saya kini berada di Dewan Serbaguna Luar Cempedak, di mana Dewan ini menjadi lokasi bagi pusat penjumlahan rasmi undi bagi P012 Jerai. Dan bersiaran bersama saya ketika ini ialah Pegawai Pengurus Pilihan Raya bagi P012 Jerai, Encik Muhammad Subihi Abdullah. Baiklah Tuan, setakat ini perjalanan proses pengundian di P012 Jerai ini bagaimana? Terima kasih Saudara Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman semua, alhamdulillah proses pengundian di Parlimen P012 Jerai pada hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, cuaca pada pagi tadi cerah dan baik, dan ramai para pengundi mengambil kesempatan ini untuk hadir di pusat-pusat mengundi bagi melaksanakan tanggungjawab masing-masing bagi pilihan raya PRU 15 pada kali ini.
Selain daripada itu, sebenarnya persediaan untuk proses pengundian ini telah berjalan beberapa minggu yang lalu. Dan untuk makluman, seawal jam 5 pagi tadi, Dewan Serbaguna Guar Cepedak ini juga telah dibuka, di mana kita menantilah semua ketua-ketua tempat mengundi untuk mengambil peti-peti undi dan untuk dibawa ke lokasi pusat-pusat pengundian yang ditetapkan, diiringi oleh para anggota polis pengiring. Di Parlimen Jerai terdapat 49 pusat pengundian untuk undi biasa. Sebelum ini kita ada 3 lokasi pusat undi awal, dan 49 ini keseluruhannya adalah sekolah-sekolah lah, sekolah rendah dan menengah, bagi 3 DUN, iaitu DUN Sungai Limau, DUN Gua Cepedak dan juga DUN Gurun. Jadi sebelah petang cuaca agak kurang baik, hujan, dan tidak lama lagi, kurang daripada setengah jam, pusat-pusat mengundi ini akan ditutup pada jam 6 petang. Sementara itu, untuk proses undi awal juga diadakan pada petang ini, dan saya difahamkan telah selesai dilaksanakan di Dewan IPD-Yan, dan pada masa yang sama juga kita menanti juga proses pengiraan undi pos yang bakal berlangsung pada hari petang ini juga. Dan selepas ini, semua ketua-ketua tempat mengundi akan diiringi oleh para anggota polis pengiring, akan membawa semua peti-peti undi tersebut untuk datang ke Dewan Serbaguna Guar Cepedak inilah bagi proses penjumlahan rasmi undi. Dan saya serta para penolong pegawai pengurus dan juga Purustia Jabat Pegawai Pengurus Pilihan Raya bersedia untuk melaksanakan tugas kami lah pada malam ini. Baik, terima kasih. Baiklah, itu dia tadi pegawai pengurus Pilihan Raya bagi P012 Jerai yang sahih hanya the RTM #MyPRU15. Untuk itu kembali bersama Azam di Angkasa Peri. Silakan Azam. Baik, terima kasih Rashid dengan perkembangan dari Jerai. Kita berehat seketika, jumpa selepas ini. Bila bulan ni mahal. Memang. Tapi kan TV dah datang cek itu. Tak ada masalah. Bil tinggi sebab sekarang kan musim panas. Aircon pun bekerja 2 kali lebih. Baik saudara, proses pengundian melibatkan pengundi kesihatan awam berjalan lancar. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata sekurang-kurangnya 2 petugas kesihatan ditugaskan di setiap pusat pengundian, kecuali di pusat-pusat kecil yang menempatkan seorang petugas. SOP fine, setiap pusat pengundi saya pergi, satu COVID positif terus masuk mengundi, lepas tu dia keluar. Yang kedua, seperti mana yang kita tengok, ramai lah, bukan semua tapi ramai pakai pelitup muka. So ini adalah petanda yang baik. Dan macam ni kat luar ni, dia tak ada risiko, dia tak tinggi sangat sebab kawasan terbuka. Cuma mungkin bila sampai ke kawasan sesak tu kita minta dia orang pakai pelitup muka. Okey. Peranan media tempatan dalam melaporkan berita secara komprehensif, adil dan terbuka sepanjang PRU ke-15 bukti amalan demokrasi terus subur di negara ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, berdasarkan laporan yang diterima, semua agensi media dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara berkesan. Selain itu, kerjasama baik antara semua pihak termasuk parti politik membantu memudahkan pelaporan dibuat. Ini jarang-jarang kita lihat dulunya setiap parti berpeluang muncul di kaca-kaca TV aliran perdana untuk menyatakan apakah tawaran mereka kepada rakyat menjelang pilihan raya. Dan pada saya anggapkan itu satu perkembangan yang baik
di mana saluran-saluran resmi dan tidak resmi dan juga media baru dapat membantu memperkukuhkan amalan demokrasi dalam negara kita. Beliau ditemui media selepas selesai menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di Sekolah Kebangsaan Padang Bokan Peringat, Kota Baru. Baik, untuk laporan cuaca seluruh negara langsung bersama Pegawai Map Malaysia, Nur Syazlinda Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat paparan gema radar. Tinjauan cuaca semasa menunjukkan keadaan hujan dan ribut petir kini sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar pantai timur Semenanjung Malaysia dan juga utara Semenanjung Malaysia. Ini melibatkan kawasan di sekitar negeri Perlis, Perak, Kedah, di negeri Terengganu dan juga Kelantan dan juga di hampir keseluruhan negeri Pahang pada ketika ini. Dan keadaan hujan ini kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Juga turut dicerap pada ketika ini keadaan hujan masih lagi sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar Kota Tinggi negeri Johor. Namun yang demikian keadaan hujan ini kita jangkakan akan kembali reda sedikit masa sahaja lagi. Seterusnya kita lihat pula kepada ramalan cuaca di sebelah malam. Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan ini masih lagi boleh berlarutan sehingga ke malam nanti melibatkan kawasan di sekitar pantai timur dan juga sedikit di bahagian utara. Namun menjelang keesokan paginya, keadaan hujan lebih tertumpu di bahagian perairan Selat Melaka dan kita jangkakan keadaan hujan ini boleh memasuki sedikit di bahagian negeri-negeri di pantai barat melibatkan negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur pula. Dilihat di sini, hujan masih lagi sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar barat negeri Sarawak dan ianya lebih tertumpu di bahagian Seri Aman, Sarike dan juga Betong. Manakala bagi negeri Sabah, kita dapat lihat keadaan hujan lebih tertumpu di bahagian utara dan di lain-lain tempat dilihat kebanyakannya mendung pada ketika ini. Dan kita jangkakan untuk keadaan hujan ini boleh berlarutan sehingga ke lewat petang nanti. Seterusnya kita lihat pula kepada ramalan di sebelah malam pula. Kita jangkakan untuk keadaan hujan boleh berlarutan bagi negeri Sarawak di bahagian barat negeri Sarawak. Namun menjelang ke lewat malam nanti kita jangkakan untuk keadaan cuaca cerah di kedua-dua buah negeri. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Map Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkembangan dari negeri di bawah bayu memberi tumpuan kepada proses pengundian yang berlangsung di Sabah. Perinciannya langsung bersama Muhammad Dia Salan di Kota Kinabalu. Dia, silakan. Ya, baik Azam. Sememangnya tumpuan hari ini mengenai pilihan raya umum ke-15 sejak dibuka di kebanyakan tempat pengundian seawal 7.30 pagi. Ikuti rangkumannya melibatkan beberapa daerah. Calon Gabungan Rakyat Sabah GRS bagi Parlimen Kota Kinabalu, Yi Sayu, menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih pukul 9.15 pagi. Beliau mengundi di Tadika Zuyu, Kota Kinabalu. Selain Sayu, Parlimen Kota Kinabalu menyaksikan pertandingan 5 penjuru iaitu Chan Fong Hin Pakatan Harapan, Amanda Yo Yan Yin Parti Warisan, Datuk Seri Winston Liao Kit Siong Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM dan seorang calon bebas Marcel Jude Joseph.
Sementara itu, proses pengundian melibatkan senarai 79,885 pemilih berdaftar di Kota Belud turut berjalan lancar. Kawasan ini menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara Barisan Nasional BN, Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan berhadapan Parti Warisan yang juga penyandang Is Naraisah Munirah Majlis dan Madeli Bangali yang mewakili Pakatan Harapan. Di Tuaran, tinjauan di salah satu pusat pengundian iaitu di SK Malangan Kiulu berjalan seperti biasa. Kelihatan ramai pengundi muda hadir menunaikan tanggungjawab buat kali pertama. Calon bagi Parti Gabungan Rakyat Sabah GRS Parlimen Tuaran, Datuk Johnston Bangkuai menunaikan tanggungjawab pada pukul 10.15 pagi. Beralih di Tawau, lebih 171,000 pemilih di Tawau direkodkan melibatkan 54 pusat pengundian bagi kawasan Parlimen Tawau dan Kelabakan. Calon Barisan Nasional BN, Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi bersama isteri, Annie Fu, tiba di Sekolah Jenis Kerajaan Cina Kwok Ming pada pukul 10.15 pagi. Datuk Andi berhadapan Mak Mun Sulaiman mewakili Parti Warisan, Dr. Nur Aini Abdul Rahman dari Parti Pejuang, Nur Aini Gafur dari Pakatan Harapan dan seorang calon bebas, Muhammad Diaudin Hassan. Proses pengundian bagi pilihan raya umum ke-15 bagi kawasan Parlimen P169 Kota Belud berakhir 5 petang tadi. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita bersama wartawan Jenora Mahin di Dewan Masyarakat Unsaid Keruak, Kota Belud. Ya, terima kasih Dia. Tepat pukul 5 petang tadi, 44 pusat pengundian membabitkan 162 saluran bagi kawasan Parlimen P169 Kota Belud ditutup sejak dibuka bermula 7.30 pagi tadi. Dan untuk perkembangan lanjut, kita bersama dengan Pegawai Pengurus Pilihan Raya, Peter Jenu Moinjil. Selamat petang Tuan. Ya, Tuan boleh kongsikan bagaimana persediaan penerimaan peti undi daripada pusat-pusat pengundian bagi kawasan Parlimen P169 Kota Belud ini? Ya, terima kasih. Untuk makluman semua, kami sudah bersedia untuk menerima ketibaan peti-peti undi daripada kesemua 44 pusat mengundi bagi P169 Kota Belud. Untuk makluman juga, seramai 8 penolong pegawai pengurus dan 40 petugas SPR yang lain bersiap sedia menjalankan tugas di pusat penjumlahan undi Dewan Tun Said pada malam ini sehingga selesailah. Dan kami juga telah menyediakan peralatan ICT yang mencukupi bagi melancarkan proses penjumlahan undi ini. Ya, baik Tuan. Selain itu Tuan, jadi apakah nasihat Tuan kepada penyokong calon yang berada di luar Dewan sepanjang proses pengundian undi berlangsung? Kita berharap semua penyokong calon-calon kepada parti yang bertanding supaya senantiasa memberi kerjasama dan mengikut segala arahan pihak polis agar proses penjumlahan undi berjalan dengan lancar dan semoga kita terhindar daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Dan untuk makluman juga, seramai 91 anggota polis ditempatkan untuk bertugas di pusat penjumlahan undi pada petang ini, termasuk rela seramai 14 anggota dan bomba 11 anggota. Selaku pegawai pengurus pilihan raya, saya ingin mengambil kesempatan di sini mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh petugas-petugas SPR yang terdiri daripada pegawai dan kaki tangan jabatan dan agensi kerajaan negeri dan juga persekutuan yang ada di Kota Belud dan juga orang awam yang telah dilantik dalam menjalankan proses pilihan raya umum ke-15 untuk P169 Kota Belud. Okey, terima kasih Tuan Peter. Semoga proses pengiraan undi di pusat penjumlahan undi ini berjalan lancar dan kawasan Parlimen P169 Kota Belud menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara calon Barisan Nasional Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan, Warisan Is Naraisah Munirah Majlis dan Pakatan Harapan Madeli alias Modeli Bangali. Dan setakat ini laporan saya dari Parlimen P169 Kota Belud, saya Jenora Mahin yang sahih di RTM #MyPRU15. Baik saudara, sekian dahulu berita dari Negeri di Bawah Bayu kali ini. Dengan itu kembali ke Angkasa Puri bersama Azam. Silakan Azam. Ya, Dia, terima kasih dengan perkembangan dari Sabah.
Baik saudara, tempat undi ditutup tepat 5 petang tadi di Labuan. Sepanjang berlangsung, proses pengundian lancar dan terurus dengan baik. Untuk laporan bagi proses berikutnya, kita langsung bersama wartawan Harji Jack di sana. Silakan. Terima kasih Azam. Ketika ini saya berada di pusat penjumlahan undi iaitu Dewan Mutiara Kolej Matrikulasi Labuan bagi Parlimen P166 Labuan. Seramai 44,484 pengundi berdaftar yang direkodkan layak untuk mengundi dalam pilihan raya umum ke-15. Keadaan keselamatan sepanjang proses pilihan raya pada hari ini adalah terkawal dan berlangsung dengan aman. Pihak polis sentiasa memastikan tidak ada sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Petugas-petugas SPR ketika ini sedang menanti kesemua peti undi dibawa ke pusat penjumlahan undi. Dan pada pilihan raya ini, proses pengiraan kertas-kertas undi dibuat di pusat daerah mengundi itu sendiri. Selepas selesai pengiraan undi di tempat-tempat mengundi dan pusat pengundian, keputusan akan dihantar kepada pegawai pengurus di pusat penjumlahan undi. Kemudian pegawai pengurus akan menjumlahkan semua undi tersebut termasuklah undi awal dan undi pos untuk menentukan parti yang menang. Untuk makluman bersama, 1,444 pengundi awal telah menjalankan tanggungjawab itu pada 15 November lalu, terdiri anggota polis dan tentera. Apapun setakat ini belum ada peti undi dihantar kepada pegawai pengurus SPR Labuan, Encik Yusuf Muhammad. Sehubungan itu masih terlalu awal untuk kita mengetahui keputusannya kerana masih banyak lagi pusat daerah mengundi yang belum mengemukakan keputusan pengundian pengiraan undi mereka. Untuk itu, sekian dulu laporan saya, Harji Jack, yang melaporkan dari Kolej Matrikulasi Labuan yang sahih di RTM #MyPRU15. Baik, hari pengundian juga fokus dari Bumi Kenyalang. Langsung ke Kuching bersama Vanessa Bering di sana. V, silakan. Ya, Azam, proses pengundian hari ini menyaksikan Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Ted Mahmud menunaikan tanggungjawab beliau sebagai pengundi di Pusat Mengundi Sekolah Kebangsaan Merpati Jepang di Kuching tepat pada pukul 1:09 hari tadi. Beliau yang tiba bersama isteri, Tuan Ragat Kuditaib, merupakan pemilih berdaftar di Petrajaya. Turut mengundi di pusat yang sama ialah Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan isteri Datuk Amar Puan Sri Jumaani Tun Tuan Kubujang. Kedua-dua mereka telah mengundi pada pukul 9.29 pagi di saluran 1 di pusat berkenaan. Turut melaksana tanggungjawab Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian yang mengundi di Pusat Mengundi DSJK Chong Hua Sungai Tapang. Sementara itu di Sepauh, Timbalan Premier Datuk Ahmad Douglas Uga Embas bersama isteri Datuk Doreen Mayang antara yang terawal menunaikan tanggungjawab kira-kira pukul 7.35 pagi. Beliau dan isteri mengundi di rumah Mendit Unsu Penom. Parlimen Stampin menyaksikan seramai 121,009 orang pengundi berdaftar dengan menyaksikan pertempuran 3 penjuru. Untuk itu, kita ikuti perkembangan di pusat penjumlahan undi di Parlimen tersebut. Dikin, silakan. Baik, terima kasih Vanessa. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya kini berada di Majlis Perbandaran Padawan, itu pusat penjumlahan undi bagi P196 Stampin. Stampin ini akan menyaksikan seramai 121,009 pengundi berdaftar di kawasan ini. Saya telah berada di sini sejak pukul 4 petang tadi bagi menanti nanti peti-peti undi yang tiba dari 34 pusat pengundian di seluruh Stampin. Seperti saya katakan tadi, sebanyak 121,009 pengundi berdaftar ini menyaksikan keputusan awal boleh diperolehi sekitar pukul 9 malam ini. Stampin menyaksikan tandingan 3 penjuru antara gabungan Parti Sarawak, GPS, DAP dan juga PSB. Penyandang bagi kawasan ini iaitu Encik Chong Chen Jin. Apakah beliau akan berjaya mempertahankan kawasan ini ataupun dirampas oleh 2 calon lain yang bertandingkannya? Kita nantikan keputusannya di malam ini bersama dengan RTM. Saya kira sekian dulu laporan saya, Syadikin Baharin dari Majlis Perbandaran Padawan yang sahih di RTM #PRU15. Kembali bersama Vanessa di studio. Baik, terima kasih Dikin. Dengan itu, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vi dengan perkembangan dari Sarawak.
Ya, baik, saudara, kita ke laporan seterusnya. Larangan membawa telefon bimbit yang merupakan prosedur baru SPR dipatuhi para pengundi. Tinjauan di beberapa pusat pengundian di Parlimen Bagan Pulau Pinang mendapati daftar pemilih memberi telefon bimbit masing-masing kepada petugas secara sukarela. Untuk laporan penuh langsung bersama Zatul Iqmah Muhammad Nur. Zatul, silakan. Terima kasih, ya Azam. Saya kini berada di Dewan Datuk Haji Ahmad Badawi di mana ini merupakan pusat penjumlahan undi bagi P043 Bagan dan kurang 10 minit dari sekarang pintu pusat mengundi di kawasan ini akan mula ditutup dan bermakna proses pengundian juga akan ditamatkan. Dan selepas selesai saja sesi tersebut, pihak SPR akan membawa kertas undi dari 20 pusat pengundi dalam parlimen ini ke Dewan ini untuk proses penjumlahan undi sebelum keputusan diumumkan. Dan untuk makluman, pada PRU ke-15 ini pihak SPR telah menambah satu prosedur baru iaitu larangan menggunakan telefon bimbit semasa mengundi, di mana pengundi yang membawa telefon bimbit perlu meletakkan gadget mereka di tempat yang disediakan setelah menerima kertas undi dan mengambilnya semula selepas selesai mengundi. Dan berdasarkan tinjauan di beberapa pusat mengundi dalam parlimen ini, mendapati perkara tersebut dipatuhi oleh para pengundi, di mana tiada sebarang ketidakpatuhan berlaku berkaitan prosedur baru itu dilakukan oleh pengundi. Dan rata-rata pengundi yang memasuki saluran mengundi dilihat memberikan telefon bimbit mereka secara sukarela kepada petugas. Dan sepanjang tinjauan setakat jam 5 petang tadi juga, saya dapati proses perjalanan mengundi berjalan lancar walaupun ada beberapa pusat mengundi yang agak sesak dan menyebabkan kesesakan lalu lintas. Jadi saya kira setakat itu dahulu perkembangan dari P043 Bagan. Yang saya di RTM, #MyPRU15. Baik, terima kasih Zatul dengan perkembangan dari Parlimen Bagan. Baik saudara, masa yang ditetapkan untuk proses pengundian bagi PRU ke-15 akan tamat sebentar lagi, tepat pada pukul 6 petang ini. Sejurusnya tamat, proses penjumlahan undi akan dilaksanakan di setiap pusat pengundian. Untuk mendapatkan perincangannya, kita ikuti lintas langsung bersama wartawan Ravin Sanmugam dari Pusat Pengundian SK Taman Maluri bagi kerusi P119 Titiwangsa. Ravin, silakan. Ya, Ravin. Baik, terima kasih Azam di Angkasa Puri. Saudara, seperti mana anda sedia maklum, proses pengundian bagi PRU ke-15 akan tamat sebentar lagi, tepat jam 6 petang. Setakat jam 5.30 petang tadi, 78% pengundi telah melaksanakan tanggungjawab mereka di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Taman Maluri di sini. Baki beberapa minit lagi, proses pengundian bagi PRU ke-15 dengan rasminya akan tamat tepat jam 6 petang di seluruh negara. Seperti mana anda saksikan di sini, pegawai polis hampir bersedia untuk melakukan proses penutupan bagi pusat mengundi di SK Taman Maluri di sini. Ia turut melibatkan 8,958 pusat pengundian dan 38,348 saluran pengundian di seluruh negara. Terima kasih rakyat Malaysia kerana menunaikan tanggungjawab anda pada pagi ini bagi PRU ke-15. Ia sekaligus membuktikan komitmen anda untuk menentukan masa depan negara. Saudara, selepas sejurus tamat proses pengundian, RTM kami akan membawakan anda proses penjumlahan undian yang akan dilaksanakan di seluruh negara bermula jam 6 petang nanti. Terus bersama RTM untuk mendapatkan perkembangan semasa bagi proses penjumlahan undian yang akan diadakan. Yang sahih hanya di RTM #MyPRU15. Kita kembali ke studio bersama rakan penyampai kita Azam. Azam, silakan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ravin. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Yang sahih di RTM #MyPRU15. Saya Azam Hussein dengan itu. Assalamualaikum dan insya-Allah kita berjumpa lagi.